Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Maw'udi Al-Banjari di dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau ilmu kesembilan daripada ilmu ataupun akidah yang wajib dipelajari atas tiap mukallaf adalah kepercayaan mengenai ilmu. Apa maksud ilmu? Artinya mengetahui Allah Ta'ala. Yakni seorang Muslim mempercayai Allah ataupun Tuhan yang sebenar itu, ada di Allah itu kemampuan untuk mengetahui sesuatu perkara. Semua maklumat maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Sesuailah dengan keilmuan dia sebagai sebagai Tuhan. Kita manusia sendiri, makhluk sendiri pun, hatta manusia, di dalam spesies manusia sendiri ada orang banyak ilmu, kurang ilmu, pertengahan ilmu. Apatah lagi ilmu malaikat, ilmu begini, ilmu setan, ilmu iblis. Iblis ni orang ada ilmu, bukan orang jahil. Dan dia lahir, dia wujud sebelum Nabi Adam lagi. Maka kalau nak ayat cerita, iblis sangat banyak ilmu, sangat banyak pengetahuan, pengalaman dia. Amalan zaman Nabi Adam dia ada cerita dia, pengalaman dia. Zaman Nabi Ibrahim, semua Nabi-Nabi 25 orang tu pernah iblis tahu sendiri dan dia hadir pada zaman itu. Kita mungkin dengar cerita tetapi iblis dia mengalami sendiri. Bukan saja pengalaman dia duduk dengan Nabi-Nabi iblis ni. Bahkan pengalaman dia ketika di syurga dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka iblis itu kepercayaan dia mengenai syurga neraka jelas. Dia tahu Tuhan tidak menipu mengenai syurga neraka. Tetapi dia tidak boleh hidayah. Sebab tu penting sangat hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, beri hidayah kepada kami. Bukan beri ilmu, bukan beri kepintaran. Kerana ada makhluk diberi ilmu yang sangat luas, tetapi dia lawan Allah Ta'ala. Dia jadi musuh Allah Ta'ala. Sedangkan dia yakin Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Ya. Tetapi tetap juga dia melawan Allah Ta'ala. Maka ilmu itu satu kewajipan juga. Tetapi di atas ilmu itu adalah keimanan.
Yakni kita patuh sebagai seorang hamba, beriman percaya kepada Allah. Jangan jadi seperti pengetahuan iblis. Iblis dia kenal. Kita mungkin hanya beriman dengan syurga, neraka. Mungkin kita begitu. Sebab kita tidak pernah lihat. Manakala iblis itu dia lihat sendiri. Dia rapat. Dalam syurga dia pernah duduk di sana. Malaikat. Kita beriman dengan malaikat. Percaya malaikat. Tapi iblis dia dah jumpa dah dengan malaikat. Dia dah tengok dah malaikat ni. Beriman dengan kitab-kitab. Dia tengok dah zaman Nabi Musa lagu mana. Mungkin dia sempat kali tengok kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Bukan sekadar tu saja. Kita percaya kepada Allah. Iblis boleh bercakap dengan Tuhan. Dia sendiri dah cakap dah dengan Tuhan. Minta Allah Ta'ala. Direct dia minta dengan Allah Ta'ala. So apabila Allah Ta'ala marah ke dia, dia jawab dengan Allah Ta'ala. Kita hanya beriman saja. Tak siapa perikat berkecek lagu tu dengan Allah Ta'ala. Begitu hampirnya dia dengan Tuhan. Tetapi dia termasuk dalam golongan orang yang lupa darata. Sebab itulah kita di dalam apa pun hidup kita. Ilmu kita, pengetahuan kita. Bergantunglah kita dengan Tuhan kita. Jangan siapa kita lupa darata sehingga bergantung dengan ilmu kita. Pengetahuan kita. Iblis tu Masya Allah dah ilmu dia. Bukan sekadar ilmu lah. Iblis bukan macam kita belajar tak beramal. Iblis beramal. Iblis maya. Iblis berzikir. Iblis tiap kawasan di atas muka bumi semua pernah disujud oleh iblis. Di puas habis di langit. Langit pertama, langit kedua. Semua pernah dibuat ibadat oleh iblis. Kita, dalam rumah kita. Tak semua ruang dalam rumah kita. Rumah kita saja. Kita buat ibadat situ. Mungkin bocun saja. Tempat lain tak buat lagi. Nak lawan dengan iblis. Dari sudut amalan. Tak usahlah kena tipu di iblis. Iblis kalau kita buat tajuk ilmu, dia boleh bahas. Tajuk beramal, dia boleh beramal. Tajuk keramat terbang, dia boleh terbang. Kenapa dia yang tak boleh kalah iblis? Hidayah. Petunjuk daripada Allah. Ikut kata-kata Allah. Taat kepada Allah. Itu iblis tak boleh nak tunjuk. Sekalipun dia ilmu banyak, tapi dia tak taat tu. Kerana apa? Kerana ada sedikit kesombongan di dalam hati kita. Maka apabila Tuhan tanya, "Bapa mu tak usah sembah kepada Adam, wahai iblis?" Maka katanya iblis, "Ya Allah, ya Tuhanku, ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada dia. Depan Tuhan dia kecek benda lagu ni. Dia membandingkan di antara makhluk ni dengan makhluk. Saya lebih baik daripada dia. Depan Tuhan. Pada sepatutnya dia sedar. Tuhan akan suruh. Sepatutnya lah kalau kita fikir. Tetapi dia telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Kerana apa dia buat lagu tu? Tanpa sebab. Tak. Kerana dia tahu. Ilmu dia. Tengok dia setara mana. Saya guru pada malaikat. Dari sudut pengetahuan secara zahirnya. Ada lebih rendah martabat daripada saya. Saya lebih tinggi. Tu. Sombong ini mengalahkan ilmu. Ini ilmu semata-mata akan menyebabkan manusia itu sesat. Sebagaimana sekarang ramai orang sesat dengan ilmu. Katanya Imam Hasan Al-Basri kata, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa dia yang bertambah pengetahuan dia, tetapi tidak semakin bertambah hati dia dengan Allah. Takwa dia. Takut dia kepada Allah. Suka dia kepada Allah. Sayang dia kepada Allah. Daripada kelas Iqtidai, Ibtidai, Sanawi, naik aliyah. Tak bertambah iman dia. Dulu tak berapa minat kepada Tuhan. Lah ni semakin minat. Tapi kalau bertambah ilmu, iman biasa, maka katanya Imam Hasan Basri kata, tidak bertambah ia pun di sisi Tuhan. Orang yang bertambah ilmu semata-mata, tidak bertambah pun dia di sisi Tuhan, kedudukan dia, kecuali bertambah jauh. Kerana dia akan guna ilmu dia
untuk membuat sebab alasan untuk dia buat maksiat Tuhan. Lah ni orang buat maksiat guna kaedah, guna gapo. Dia melakukan kesilapan guna kaedah goni, guna kaedah goni, guna kaedah gotu lipat kon nak menutup kesilapan dia. Orang lain tak boleh buat, saya buat tak apa guna kaedah ni, guna kaedah. Maka ilmu dia sepatutnya semakin hampir kepada Tuhan tapi semakin jauh dengan Tuhan. Tuhan mengetahui semuanya. Tu makhluk pun kita ajaib dengan makhluk kejadian Tuhan pun macam-macam ilmu. Pengalaman kita dengan tok kita beza dah. Apatah lagi pengetahuan Allah Ta'ala tentu tidak dijangkau oleh manusia. Maka apabila kita tahu Tuhan mengetahui segalanya, maka kita sebagai hamba mestilah merasai berpuas hati dengan ketuhanan Allah. Kalau orang lain jadi Tuhan, saya tak puas hati lagi. Kerana pengetahuan dia, ilmu dia tidak sehebat Tuhan. Maka kalau Allah jadi Tuhan, saya puas hati. Kerana ilmu dia sangat-sangat hebat. Orang lain mungkin pengetahuan dia. Maka apabila kita yakin dengan ilmu Allah, kita yakinlah dengan takdir Allah, perbuatan Tuhan, tadbir dia, pengurusan dia. Kerana kalau orang bodoh, kita tak boleh harap. Kalau orang bijak, kita harap. Kita naik kapal terbang. Makcik tu duduk buah. Boleh buah makcik tu. Kita duduk atas langit ni. Biasa. Apa? Tu, driver dia cakap tak pandai. Kita percaya kepada driver, kita rasa tenang hidup kita. Tak payah kalut lah. Makcik tak sedap kalut. Dia driver dah. Dia pandai. Macam mana seorang mukmin yang percaya Tuhan yang memperjalankan hidup dia? Tak rasa tenang. Manusia sekecil tu boleh kawal kapal terbang. Kita rasa tenang dalam kapal terbang kerana ada pemandu dia. Maka orang mukmin akan rasa tenang apabila kita rasa Tuhan kita Allah yang maha mengetahui memandu hidup kita. Dia buat hujan hari ni. Dia buat kemarau ni. Dia buat kita sakit, dia buat kita demam, dia buat kita goni, dia macam-macam di hadapan kita berlaku. Ada benda indah, ada benda buruk, ada benda suka, ada benda tak suka. Ada benda yang membosankan, ada benda yang menghiburkan kita. Maka di hadapan kita itu adalah tadbir, urusan daripada Tuhan yang sangat alim. Wa fauqa kulli zi ilmin alimun. Di atas lagi orang-orang alim itu ada sang alim dia panggil. Sangat alim yakni Allah Ta'ala. Maka apabila kita yakin Tuhan tu ada ilmu, rasa puas hati. Kalau guru kita jadi Tuhan, kobai habis. Kalau yang buat hujan, ikut dia. Dia nak buat hujan habis jadi kemarau, jadi karut-marut habis. Tapi Tuhan puas hati. Dia kata bermula maknanya itu iaitu sifat yang maujud yang berdiri dengan zat yang mewajibkan bagi zat akan kaunuhu aliman. Apabila adalah kemampuan mengetahui di Allah Ta'ala, sifat kemampuan mengetahui, maka lahirlah sifat Tuhan itu maha tahu. Maha tahu ini wujud kerana ada kemampuan mengetahui di Tuhan. Maka dia menjadi yang maha tahu. Kaunuhu aliman. Maka ilmu-ilmu ini takluk ia dengan mengetahui dengan sekalian yang wajib. Tuhan tahu maklumat wajib. Apa dia yang wajib? Wajib sini wajib akal deh. Wajib akal ni apa maksud wajib akal? Benda ada. Ataupun benda sungguh. Ya. Maka sekalian pengetahuan mengenai wajib akal yakni Tuhan. Tuhan ni dipanggil benda wajibul wujud. Benda yang mesti ada. Kita tak mesti ada. Kita mungkinul wujud. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Kerana hidup kita, ada kita tidak memberi kesan pun. Kita ada pun, kita tak ada pun, Tuhan tetap dengan kehebatan dia. Tuhan nak cipta apa dia terpulang. Kita ada, kita tak ada. Mungkin sahaja. Tapi Tuhan wajib. Dalam cerita kewujudan ini, Tuhan adalah watak yang wajib mesti ada. Di dalam benda-benda ada ni, satu saja watak yang mesti ada, iaitu Tuhan. Hal lain, benda mungkin. Nabi Muhammad pun, benda mungkin juga.
Maka apabila benda mungkin, kalau tak ada pun tetap wujud itu tetap berlaku, tetap ada. Yang ada adalah wajibul wujud Tuhan. Nah, maka di antara gelaran Tuhan itu wajibul wujud. Benda yang wajib ada. Nah. Dan sekalian yang mustahil, Tuhan tahu benda mustahil. Tahu ke apa dia? Tahu benda itu mustahil. Jangan kata Tuhan tahu benda mustahil, yakni Tuhan tahu benda mustahil itu ada. Salah kata itu. Benda mustahil ni benda tak ada. Yakni Tuhan mengetahui benda mustahil itu tidak ada. Maklumat mengenai dia, tengok. Kalau benda itu ditiadakan, maka Tuhan tahu. Contohnya kita ada, pas kita ditiadakan. Tak ada lah kita. Tuhan tahu maklumat dia. Ya, Tuhan sekian-sekian, dulu pernah ada, sekarang tak ada. Maklumat lagu tu. Lepas ni ada pula kalau Tuhan nak mengada. Tapi kalau benda mustahil sama sekali syirik bagi Tuhan, maka benda tu hanya Tuhan tahu, benda tu tiada. Maklumat ciri-ciri dia tidak ada sebab benda tak ada ciri-ciri. Kita nak bahas ciri-ciri satu-satu sifat ni kalau benda tu ada. Kalau benda tu sendiri tak ada, tak sulit bahas dia lagu mana. Kuda terbang, ada tak? Tak ada. Tak sulit kecek sayap dia besar mana, kaki dia besar mana. Tak payah kecek ciri-ciri dia sebab dia sendiri tu tak ada dah. Benda ada baru kita kecek. Dan sekalian yang haruh atas sifat yang ada sekaliannya itu dengan dia. Semua sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat haruh, Tuhan tahu berlaku. Akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawan pada satu jalan pun. Tuhan hanya menerima maklumat tahu sahaja. Tidak tahu tak ada istilah. Kita ada benda kita tahu, ada benda kita tidak tahu. Kita boleh terima sebaliknya. Awak tahu tak kereta, ya? Tapi kadang-kadang tak semua kereta kita tahu. Dalam sebutir kereta tu, bak ni saya pandai lah, tapi bak ni saya tak erti pula. Jadi ada benda tahu, ada benda tak tahu. Ada kemungkinan tahu. Jadi Tuhan tahu berlaku. Ajaib sungguh. Builah tajuk gapo dia pun tahu berlaku. Lawannya al-jahlu. Jahlu ni artinya jahil. Iaitu mustahil. Tuhan itu benda jahil. Benda yang tidak tahu apa. Maklumat pun kosong. Tak tahu apa. Manusia tak apalah manusia. Kerana dia tidak mencipta. Dia tidak membuat apa-apa. Kalau dia bodoh pun boleh hidup dia. Boleh makan nasi. Boleh gapo. Tapi kalau Tuhan tak tahu apa. Tak tahu maklumat. Tak tahu maklumat lagu mana ni. Kejadian makhluk Tuhan ni. Berapa bilion maklumat. Tajuk pasir saja pun ulama tak boleh nak bahas dah. Tajuk pasir sahaja. Pasir petok, apa pasir gini. Tajuk air pun pening kepala dah. Tu. Macam mana orang yang mencipta benda yang hebat lagu ni jahil. Kita kalau hasil ciptaan dia hebat, menunjukkan kehebatan ilmu orang yang buat tu. Maka kejadian makhluk ni tak ada orang boleh tiru. Begitu tinggi kejadian makhluk ni, menunjukkan ketinggian ilmu pencipta dia. Dalil tahu mana tak Tuhan ada ilmu? Dalil dia Allah Ta'ala kata, Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala itu dengan setiap sesuatu itu mengetahui. Tuhan tahu berlaku. Al-hayatu ke-10 al-hayah. Wallahu a'lam. Ustaz, rambut baby lepas tahnik kena timbal emas ke? Dua. Nak timbal emas boleh, nak timbal perak boleh. Bagi orang kaya, timbal emas lah. Kerana sedekah tu lebih banyak lagi. Kalau timbal perak, tapi Rasulullah menimbal rambut Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain dengan timbangan perak. Tapi afdalnya kalau ada duit, guna timbangan emas. Boleh berlaku, nak emas boleh, perak boleh. Apa hukum makan, minum selepas tubuh tanpa kita membasuh kemaluan ko, berwuduk dan mandi wajib dahulu. Hukum dia makruh. Makruh kita makan, kita setubuh. Sebelum lapar. Lepas pada setubuh nak makan.
Nak minum, nak tidur, sunatnya ambil air sembahyang ataupun basuh kemaluan tu. Masuk bilik air, basuh salah satu. Ataupun basuh, ambil air sembahyang, lepas tu tidur. Barulah hilang makruh tidur, makruh makan dan minum. Ataupun nak setubuh sekali lagi. Afdalnya basuh dulu dan ambil air sembahyang. Kerana apabila kita basuh dan ambil air sembahyang, tu hewi kekuatan kembali kepada tubuh kita. Apabila lepas pada tubuh, urat-urat kita akan jadi lenguh, letih. Maka bila kena air, dia akan jadi segar kembali. Boleh kau menjadi ahlul Quran tapi tak apa 30 juzuk? Terima kasih Ustaz. Boleh jadi ahlul Quran, yakni ahlul tafsir. Kadang-kadang ada orang tak boleh tak apa 30 juzuk tapi dia sangat mahir di dalam ilmu tafsir. Ayat ni dia tahu apa dia maksud dia. Ada orang menghafal 30 juzuk tapi tak tahu haras putih pun hukum tak tahu. Hukum bab ambil semaya tak reti. Akidah tak reti baca saja. Sama-sama bukan ahlul Quran. Tetapi ahlul Quran sebenar maksud dia adalah orang yang memahami Al-Quran. 30 juzuk tu ahlul Quran. Kalau dia hafal, lagi-lagilah jadi hebat. Ahlul Quran huwa ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu merupakan ahli persatuan Tuhan. Ahli Tuhan. Wa khassatuh dan ahli istimewa pula. Kerana dulu sahabat hanya menerima daripada Nabi Al-Quran sahaja. Maka satu-satu kitab di dalam agama Islam adalah Al-Quran. Maka Nabi bui orang yang menguasai Al-Quran itu adalah ahlullah wa khassatuh. Sekarang daripada Al-Quran ulama ambil hukum fiqh, ambil hukum tafsir, hukum tasawuf, hukum tauhid apa dia. Maka begitu juga setengah ulama kata siapa dia yang belajar ilmu agama yang bersumber daripada Al-Quran juga, waktu dipanggil ahlul Quran juga. Apa hukum kita ambil upah buat kerja tesis orang? Orang bekerja, belajar jarak jauh dan tak sempat buat tesis. Lepas tu dia upah kita untuk buat tesis assignment dia. Maka benda ni masuk dalam kategori menipu ke tak? Kalau benda tu hanya pertolongan biasa saja, tu biasalah orang buat tesis tu. Tolong buat tesis kepada seseorang buat tesis PhD dia ke apa. Tolong sains, tolong taik ke apa dia. Okey tu tak ada masalah apa. Tapi kalau benda itu menjejahkan, ada kesal lah. Maknanya misalnya orang tu tolong buat langsungnya, dia bayar, dia mau buat 100%. Dia mau jawab kaji ke apa, dia mau tolong betul ke apa dia. Buat assignment ke apa, buat apa, presentation apa dia dah. Buat persembahan ke apa dia. Tu tak boleh lah. Tapi buat tulis-tulis ke apa dia bantu, tak ada masalah ke apa dia. Assignment. Ada tak solat sunat syukur? Semaya sunat syukur. Ada ulama kata ada ulama kata tidak ada. Sujud syukur ada? Saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sujud sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habis sujud syukur. Kalau dapat nikmat. Ada orang kerana suka sangat nikmat, maka dia semaya 2 rakaat sebagai tanda bersyukur. Tradisi orang-orang dulu, tanda bersyukur dengan Tuhan, maka dia sembahyang. Satu ibadat badai yang paling afdal kepada Tuhan adalah sembahyang. Maka kerana merasai nikmat tu, maka dia buat satu ibadat yang paling special sekali, yakni sembahyang. Maka paling kurang sembahyang sunat adalah 2 rakaat. Kalau 1 rakaat ni sembahyang witir. Boleh kau tuan guru huraikan maksud prinsip atau dasar tasawuf yang mesti bermula dari jahil kepada ilmu, kepada amal, kepada wirid, kepada waridat, kepada fana untuk menuju Allah. Boleh kau tuan guru terangkan apakah itu wirid, waridat dan fana dalam istilah tasawuf? Gini, masalah istilah-istilah di dalam ilmu tasawuf ini, bagi orang yang belajar ilmu tasawuf, tahulah maksud dia. Wirid ini adalah bacaan ataupun amalan tertentu
yang menyebabkan seseorang itu kedatangan waridat. Waridat ini adalah pemberian daripada Tuhan. Apakah pemberian Tuhan? Karamah, kuih, terbang, makan kacau, tokluk, kebar, apa tak? Waridat ini satu anugerah perasaan yang mahmudah, yang baik, yang bangsa ketuhanan, yang menyebabkan kita semakin berkenalan dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Itu panggil pemberian daripada Tuhan, dipanggil waridat. Waridat ini biasa menggunakan wirid. Kita selawat banyak menyebabkan kita semakin rapat dengan Nabi. Kita tahlil banyak-banyak la ilaha illallah, semakin rapat dengan Allah Ta'ala. Kita istighfar banyak-banyak, semakin nipis hijab kita dengan Tuhan. Jadi benda-benda wirid itu mendatangkan waridat pemberian Tuhan. Apabila semakin kuat lama-lama, akhir setenggali kita tenggelam. Sama ada tenggelam di dalam zikir itu menyebabkan lupa diri kita. Kita hanya sebut Allah, Allah, Allah. Ataupun kita tak lupa, di mulut pun lupa, di akal pun lupa, fana'ul fana', hilang diri kita. Maka kita hilang kesedaran kita. Maka yang bergerak itu Allah Ta'ala semata-mata. Hilanglah diri kita, dipanggil fana'ul fana'. Fana saja ni kita sedar, kita ni tak sedar. Kita sedar, masih ada kesedaran. Kita sedar, kita sudah lupa dah. Hilang belakang dah. Tapi kita masih sedar lagi. Tapi kita lupa dah belakang. Maka hak ni, sedar ni, panggil fana. Dia panggil binasa peringkat pertama. Binasa peringkat kedua, fana'ul fana'. Hilang, tidak ada perasaan apa-apa dah. Hingga diri kita sendiri hilang belakang. Sebagaimana kata-kata Qais apabila Laila mari temu dengan dia. Laila ni seorang perempuan yang dicintai oleh Qais. Qais sayang kepada Laila. Maka apabila Qais jadi gila, Laila mari temu dengan Qais. Hai Qais, ni Laila ni. Hak ni lah perempuan hak mu gila. Katanya Qais, apa dia mu? Laila kata, aku hak mu duk gila-gila, hak mu duk sebut-sebut Laila, ni akulah Laila. Katanya Qais kata, hubbuki syaghalat ni anki. Ingatan aku kepadamu menyebabkan aku lupa kepada kamu. Terlalu ingat aku kepada kamu sehingga aku lupa dah. Hanya yang wujud adalah hub semata-mata. Habib tidak wujud, mahbub tidak wujud, hub semata-mata. Saya aku kepada kamu menyebabkan aku lupa kepada kamu. Sekarang wujudnya hanyalah satu perasaan, hub saya semata-mata. Ni martabat saya. Fano. Itulah secara tasawuf. Maka dalam istilah tasawuf juga sebagaimana dalam ilmu nahwu, dalam fiqh, dalam gapo ada perbahasan dia, ada khilaf dia. Maka dalam tasawuf juga ada khilaf dari sudut ta'arif satu-satu benda. Bolehkah anak yang soleh menarik ibu atuk nenek yang syirik dengan Allah masuk ke dalam syurga? Tidak boleh. Orang yang syirik dengan Tuhan, yakni kafir dengan Tuhan, perjanjian Tuhan dah hoyak dah, maka tidak ada istilah orang kafir akan keluar daripada neraka. Tu perjanjian dah. Selain daripada tu, dosa banyak mana insya-Allah dapat ditolong. Sebab itulah paling penting sekali di dalam hati kita adalah tauhidkan Allah. Jangan ada syirik. Kalau ada syirik, kekallah kita dalam neraka, Nabi Muhammad pun tak boleh tolong. Orang kafir tak boleh ditolong. Tu perjanjian dah, Tuhan dan Nabi Muhammad tak akan minta benda yang Tuhan janji dah. Aku ayat dah semua. Aku akan ampun. Wa yaghfiru ma duna zalika, hak selain daripada syirik. Tapi hak syirik tidak ampun. Maka tak boleh disyafaatkan syirik ni, tak boleh ditolong kalau syirik. Syirik ni maknanya kafir lah. Selain daripada tu, jahat, fasik ko, gapo dia ko, insya-Allah dapat ditolong. Apa hukum orang gila solat bersama-sama dengan kita dalam satu saf? Kalau kulit dia bersentuh dengan kulit kita macam mana?
setuh tak apa. Gila tak menyebabkan seorang jadi najis. Lainlah kalau dia kecing atas belakang kita. Bukan kata orang gila, orang tak gila apa batas maya. Jadi orang gila ni bukan najis. Tak semestinya bila seorang tu gila, tubuh dia jadi najis. Tak. Lainlah kecuali dia buh najis di tubuh dia lain lah. Begitu juga budak kecil. Budak kecil setuh dengan kulit kita tak batas pun. Budak tidak menajiskan. Kecuali najis lah. Orang gila pun manusia lah, tak menajis. Mohon ijazah selawat untuk hajat penting dan beberapa jumlahnya. Gapa dia tak tahu hajat penting. Selawat lah gapo-gapo dia pun. Antaranya amal selawat nariyah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli salatan kamilatan. Wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Baca 33 kali untuk satu-satu hajat. Baca pagi. Lepas subuh. Saya jumpa duit. Lepas tu saya sedekah kat masjid dengan niat sedekah buat tuai dia. Satu lagi, saya ada pinjam duit dengan seseorang. Sekarang tak tahu dia kat mana. Boleh tak saya sedekah kat masjid dengan niat di atas? Boleh berlaku, tak ada masalah apa. Cuma kalau tuai dia, hak kita jumpa duit saat ni mari, kalau dia minta, wajib kita kena bayar ganti rugi kerana mensedekahkan duit orang. Kena bayar semula. Manakala begitu juga orang buta dengan kita, mari jumpa semula dengan kita, hak kita sedekah saat ni, maka kita kena bayar semula. Saya nak utang saya. Ya pandai-pandai awak sedekah, tu apa. Tapi kalau tak jumpa, benda ni akan selesai. Kalau jumpa, wajib kena bayar ganti rugi semula. Ustaz boleh cerita sedikit tentang pemuda Bani Tamim. Siapakah pemuda Bani Tamim? Terima kasih. Pemuda Bani Tamim ni kita tidak tahu dia daripada mana bangsa dia. Ada kata daripada Arab, daripada Goni. Dia merupakan seorang pemuda yang akan membantu Imamul Mahdi. Pembantu kepada Imamul Mahdi. Imam Mahdi ni ada pembantu dia, pemuda Bani Tamim. Maka siapa dia, tidak disebut secara detail. Tetapi dia merupakan kekasih Tuhan, orang yang akan membantu Imamul Mahdi untuk menegakkan agama Allah Ta'ala, untuk memuliakan kembali agama Islam. Selepas daripada negara Islam, orang Islam dihina, dizalimi oleh orang-orang kafir, peryakin dan percayalah akan wujud seorang imam, dipanggil Imamul Mahdi. Maka orang-orang yang dizalimi sekarang menanti-nanti, menunggu-nunggu kedatangan dia, dan akan dibantu oleh seorang pemuda daripada Bani Tamim. Dia akan mengembalikan kemuliaan Islam, mengembalikan semula zaman-zaman kegemilangan Islam. Pada masa tu orang tidak dapat menewaskan dia kerana dia sudah dijanjikan. Selepas daripada dia, mari Imam Mahdi gapo dia, popok dia, maka mari Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu pemerintah yang paling akhir sekali. Pada masa itulah Islam sangat hebat di pandangan mata manusia, dan barulah kita rasa berada di bawah pemerintah seorang Nabi, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini pembantu dia. Bani Tamim kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi bergabung dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa memuliakan umat Nabi Muhammad, Nabi Imam Mahdi, dan meletakkan dia jadi imam ketika semaya. Tengok hormat. Boleh tak sujud akhir solat fardu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Ingat maknanya. 3 kali ingat maknanya. Kemudian baca lebih lagi, ingat apa hajat kita. Ikut tak ada masalah apa.
Jangan bunyi di mulut lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hadirkan niat kita. Logilah tak ada masalah apa. Tidak membatalkan sembahyang. Nah. Suami saya tidak suka masuk ke MSG dalam masuk ke Ajinomoto lah. Tapi kalau saya masuk ke juga MSG dalam masuk ke, adakah saya berdosa ustaz? Khianatlah kitanya. Dia tak berahi. Awak mengkhianati dia lah. Tapi kalau kita masuk MSG dia makan, kau berahi ada. Jangan bubuh Ajinomoto. Kita buh, kau makan berahi. Oh selera sedap. Sedap ya. Kita tak oyak makan. Nak oyak kan? Dosa ke tak dosa? Dia berahi tu. Bukan khianat benda yang menyebabkan dia tak selesa ke, dia jadi lah ni bahagia Ajinomoto macam-macam lah ni. Ada kata Ajinomoto ni baik. Molek macam-macam lah, MSG lah, Ajinomoto lah kita kata dah. Kau gapo dia. Jadi macam-macam lah benda sekadar ni kita boleh toleransi lagi lah. Nak kata dosa sangat kadang. Kalau kita masuk tak buat Ajinomoto makan sikit tak sedap. Wak mi sendiri tak sedap. Buah mi, buah Ajinomoto, oh sedap pula. Makan pula, makan banyak pula. Oh tahu Ajinomoto, oh saya tak makan. Buat makan habis macam ni, saya dipayah pula. Nak kata tak suka, nampak macam suka. Nak kata tak suka, nampak macam suka. Nak kata suka, nampak macam marah pula, tak suka pula. Jadi buat mana so? Apa jadi gitu, mudah tak payah. Buat senyap gitu dah. Tak mati Boleh kalau kita solat sunat tahajud 30 minit, 15 minit sebelum azan subuh? Boleh, tak ada masalah apa. 2 minit pun boleh. Pak kita semaya seminit ya. Allahu Akbar. Fatihah. Allah. Witir dia serakaat. Seminit ni dah 2 rakaat. Pak kita ke semaya baca panjang. Gapo dia malah pak kita. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah Okey daripada Madrasah Riba Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Riba Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggunakan perkataan Allah taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.